من لساني يفقه قولي واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم أما بعد فقال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Al-babul awwalu fi bayanil aqidati. Bermula bab yang pertama pada menyatakan akidah. Akidah di sini ialah akidah ahli sunnati wal jamaah. Nah, ini kita masuk sambung lagi muzakarah kita Hidayatus Salikin fi suluki maslakil muttaqin karangan Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Kata dianya, dan wajib atas orang yang aqil, orang yang berakal. Artinya orang tu tidak gila. Nah, gila mana? Gila yang kejadian Allah Subhanahu Wa Taala dengan tidak dia sengaja membuat dia jadi gila. Nah, kalau seorang tu gila dengan sebab dia mengusahakan dia gila, maka itu tetap dikatakan mukallaf. Nah, dia telan ubat ke, dia hatuk kepala dinding ke, sampai jadi gila. Maka gila hak lagu tu tak dimaaf. Gila yang bagaimana dimaaf? Gila yang bangun-bangun tidak gila. Tu. Ataupun memang penyakit Allah Taala buat pada dia wala'iyadzubillah gila. Maka gila lagu tu ghairu mukallafin, bukan mukallaf. Mana tak wajib lah dia. Nah, tidak wajib semaya, tidak wajib puasa. Tapi kalau gila hak jenis sengaja, masa dia gila tu memanglah dia tak sembahyang. Kita kata 30 tahun dia gila. Gila tu dengan sebab apa? Dengan sebab dia sengaja buat jadi kepala otak dia tu gila. Dia hatuk kepala dinding ke lagu mana, dia usaha sendiri, telan ubat batuk ke bagaimana. Maka bila dia sembuh siuman daripada gila, wajib dia qada semua kewajipan yang dia tinggal ketika mana dia gila. Itu dah. Adapun gila hak tak sengaja, hak tu tak wajib qada. Kita kata dia pun gila juga, tapi gila tak sengaja. 40 tahun gila. Tiba-tibanya lepas tu siuman, sehat balik. Maka 40 tahun dia tak semaya itu free. Nah, tak kena qada. Kenapa? Karena dia gila tak sengaja. Tu je beza dah. Gila tak sengaja dengan gila sengaja ni hukum dia berbeza. Kalau gitu kita semua ada dalam masjid ni pasti dah bukan orang gila. Orang yang aqil, mana orang yang berakal. Lagi pula baligh. Baligh maknanya orang yang sampai umur. Sama ada sampai umur dengan makna dengan makna sampai umur dengan umur, atau sampai umur dengan alamat. Lagu mana? Itu bagi orang panggil sampai umur dengan alamah, bagi laki-laki dan perempuan mimpi keluar air mani. Itu. Nah, bagi perempuan sahaja keluar darah yang boleh dihukumkan darah tu haid. Mana 4 syarat darah nak dihukumkan haid? Pertama, datang darah ketika mana umur dia 9 tahun qamariyah takriban. Mana 9 tahun kurang sedikit daripada 9 tahun tu, paling kurangnya 14 hari lagi. 13 hari lagi nak cukup-cukup genap umur 9 tahun, tiba-tiba mari darah, maka boleh dihukumkan haid. Boleh terus hukum selalu kah? Nanti tengok dulu. Syarat yang kedua, mestilah darah tersebut tidak kurang daripada 24 jam. Nah, 24 jam, tak mestinya sehari semalam. Boleh jadi 2-3 hari, tapi perhimpunan darah tu 24 jam. Mana? Cuma supaya kita kata hari pertama datang 10 jam. Hari kedua mari 10 jam. Hari tiga mari 4 jam. Maka perhimpunan darah 3 hari tadi itu 24 jam. Maka boleh dihukumkan haid. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga pula, mestilah orang panggil darah yang datang tu pula tidak lampau daripada 15 hari 15 malam. Tidak lebih. Lampau mana tidak lebih. Nah, kalau lebih bermakna seseorang tu berlaku istihadah. Maka lihatlah, kalau darah dia tu kalau dia orang kali pertama datang darah, mana dia tu tidak ada adat sebelumnya, kali pertama mari darah, tiba-tiba berlaku istihadah, maka dilihat adakah orang panggil dia mempunyai syarat tamyiz,
Syarat tamyiz ni maknanya warna dan sifat darah. Ada tu ni. Warna darah ni ada 5. Hitam, merah, kuning, coklat, kelabu. Itu 5. Maka kalau orang panggil hitam 5 hari, lain daripada tu merah, maka hitam itulah haid, lain pada tu istihadah. Mana kena qada dalam masa istihadah. Itu kerana istihadah tu hukumnya suci pada ibadah, maka wajib kena qada. 5 hari itulah haid. Itu kalau orang yang ada syarat tamyiz. Syarat tamyiz ini mana syarat boleh membezakan darah. Kalau tidak ada langsung, maknanya 1 hari bulan sampai 15 hari bulan tu mari dengan warna yang sama. Hitam serik, merah serik, tak ada beza langsung. Mana tak ada syarat tamyiz. Maka ketika tu kembali kepada sehari semalam. Sehari semalam mana? Yang qadarnya 24 jam. Sama ada sehari semalam sungguh, mana 1 hari bulan tu 24 jam lagi. Ataupun 3 hari macam tadi, baru cukup perhimpunan 24 jam. Maka 3 hari atau hari pertama saja dihukumkan haid. Kemudiannya dihukum istihadah, wajib diqada kembali. Tu. Kemudian syarat yang keempat, jangan kurang daripada 15 hari masa sekurang-kurang suci antara 2 haid. Itu 4 syarat nak dikatakan darah tersebut darah haid. Maka hak ni orang lelaki tak ada. Tak ada pun jangan buat tak percaya, kerana kita bini bukan bini orang lelaki, bini orang tino, orang perempuan. Kau cerak-cerak yakinlah orang perempuan kita datang haid. Wajib atas kita kena mengajar. Kalau boleh anak pula 2, 3, 4 ekor, anak betina belaka, anak perempuan belaka, wajib juga atas kita kena mengajar. Kalau kita tak leh, tak reti nak mengajar, berdosa atas kita. Kalau kita tak siap kena berdosa, kita pula kena suruh dia pergi mengaji. Itu lagu tu dah tu ni. Sebab tu orang lelaki ni memanglah ustaz-ustaz jarang nak bercakap bab haid ni, takut orang puan kata apa ustaz duk bercakap bab darah orang. Ada. Memang wajib. Kenapa? Kerana kalau darah tu semua mari semua hukum haid, tak ada kena mengajilah bab haid ni. Tapi setiap darah yang datang tak semestinya haid. Ada darah fasad, ada darah haid, ada darah istihadah, ada darah nifas. Maka hukumnya berlain-lainan. Mana yang diharamkan sembahyang haid dan nifas. Adapun darah fasad dan darah istihadah wajib kena sembahyang. Maka oleh kerana tak tahu darah ni darah berapa, wajib sembahyang ke haram sembahyang. Kerana tu wajib kena belajar bab haid perempuan. Nanti ni perempuan wajib mengajar. Siapa mula-mula? Suami, ayah. Kemudian kalau tak mampu, tak reti, tak faham, maka dia wajib kena cari orang yang boleh mengajarkan bini dan anak-anak perempuan dia dalam bab haid tersebut. Itu dah. Itu alamatul bulugh, tanda balik yang tertentu khusus untuk perempuan sahaja, tidak laki-laki. Laki-laki tak ada datang haid. Kalau mari juga darah kok celak keking itu bukan haid, itu dia panggil darah pacak. Itu. Habis. Kemudian kalau tidak ada juga, orang panggil tak ada. Tak pernah mimpi, tak pernah keluar air mani, tak pernah mari haid kalau perempuan. Kalau gitu umurnya berapa? Umur 40 dah. Tak semaya lagi kata. Apa awak tak semaya umur 40? Tua dah umur 40. Saya tak mimpi lagi, tak balik lagi. Mana boleh gitu? Berarti ni. Yang keduanya balik dengan umur. Mana balik dengan umur? Iaitu apabila seseorang manusia tu cukup genap umurnya 15 tahun qamariyah tahdidan, maka ketika tu dia dihukumkan mukallaf. Baligh dah, baligh. Tu. Apa yang wajib atas orang yang akil baligh? Wajib atas maklum. Wajib atas ni dia panggil wajib syarak. Apa wajib syarak? Wajib syarak maknanya talabul fi'li, tuntut daripada Allah Ta'ala ke atas kita hamba ni perbuat. Talabul fi'li talaban jaziman, akan sebagai tuntut yang putus, tak dapat tidak, mesti kena buat. Setara mana sehingga Allah Ta'ala janjikan seksa. Yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Dijanjikan pahala kerana kita mengerjakan kewajipan tersebut, dan dijanjikan seksa kalau kita tidak mengerjakannya. Kerana kita meninggalkan pekerjaan tersebut, dijanjikan seksa api neraka, wal'iyadzubillah. Ini dia panggil wajib, fardu ain dia panggil.
Wajib juga, wajib fardu ain ini. Bukan wajib fardu kifayah dah. Tu beza dah. Beza fardu ain ni wajib atas tiap-tiap seorang. Tak kira siapa orang tu. Tak ada terkecuali. Kalau dia tak reti, dia berdosa. Dah? Sehingga dia reti, barulah dia tak berdosa. Bukan kata dia hantar mari anak mengaji kat, dia pun lepok kedai kopi dah. Tak apalah, boleh pahala dah tu. Memanglah hantar anak tu boleh pahala dah kalau ikhlas. Tapi kalau dia sendiri tak reti fardu ain, dia pun berdosa. Karena ni ilmu fardu ain. Berbeza dengan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah tu makna wajib juga asalnya atas tiap-tiap semua orang. Tetapi idza qamal ba'du, apabila telah mengerjakan oleh sebahagian manusia fi masafatil qasri, dalam jarak masafatil qasri, mana dua marhalah. 97 km lebih kurang. Ada orang yang telah menunaikan kewajiban tersebut, saqata anil baqina, gugur kewajiban tersebut daripada yang tinggal lagi. Tu ingat dah. Jadi fardu kifayah tu bukan asal-asal terus fardu kifayah dah. Asal fardu kifayah ni fardu ain. Sehingga ada orang yang menunaikan, barulah jadi fardu kifayah. Mana? Seumpama rawamid fi ilmil kalam, usulul fiqh, qawaid fiqhiyah, ilmu mukasyafah fi ilmi tasawufi, ilmu nahwu wasarfi wal balagha wal ma'ani wal bayan wal badi' wal istiqa wal banyaklah. Fardu kifayah tu banyak. Yang mana? Yang dipelajari kalau anak-anak kita tu mengaji di pondok-pondok, di madrasah. Itu dah. Baik, habis. Ada pohon ni fardu ain ni. Bukan fardu kifayah ni. Tak boleh buat tak minat kalau fardu ain ni. Saya tak berapa minat lah. Minat tak minat kena. Pemain mengerik tadi, minat ke tak minat wajib. Gitu fardu ain. Saya tak minat ngorek, insya sikit minat insya. Tak boleh lagu tu. Moga 5 waktu tu fardu ain, wajib laku 5 ada tu ni. Tu lagu tu dah. Kalau gitu katanya musannif, dan wajib atas orang yang akil baligh itu. Wajib ke apa? Pakai bagi wajib oleh bahawa mengetahui. Nak tahu kena belajar. Tak dapat tidak, mesti orang panggil nak tahu ilmu tu kena belajar. Innamal ilmu bitta'allumi. Hanya senya ilmu tu didapat dengan belajar. Kalau tak belajar tak tahu. Tu mesti dengan belajar. Wajib kena belajar. Bila belajar baru tahu. Bila tahu, amalnya bagaimana ilmu akidah ni? I'tiqad, pegang kemah dalam hati. Yakin 100%. Tak berubah sikit pun. Itu, tak beranjak sikit pun. Jazam, putus. Wajib apa? Oleh bahawa mengetahui, belajar sehingga mengerti dan mengetahui serta i'tiqad di dalam hati. Gitu. Tu wajib oleh bahawa mengetahui, yakni wajib oleh bahawa belajar sehingga mengetahui serta i'tiqad di dalam hati. 3. Serta diajarkan kepada mereka yang dipertanggungjawab ke atas kita untuk mengajar. Mana bini anak kita tu? Itu makna ayat Allah Subhanahu wa taala firman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hei orang mukmin, hei orang beriman, orang percaya dengan hari akhirat, percaya dengan ada syurga neraka. Qu anfusakum, pelihara olehmu akan diri kamu. Wiqayah, pelihara. Qu makna wiqayah, jaga, pelihara diri kamu. Mula dengan diri kita dulu. Wa ahlikum, dan ahli keluarga kamu. Naro, daripada kena bakaran api neraka. Sahabat ditanya kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, apa makna ayat? Ma makna ayat? Apa makna ayat ni? Jaga diri kita daripada kena bakaran api neraka. Jaga lagu mana? Buat pakai besi. Ni. Kerah-kerah tebal-tebal. Takut kena humban dalam api neraka tu kan? Tak apa, selamat tak kena. Gitu kah? Dah. Jawab Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, faqihuhum fiddin. Itu makna ku anfusakum wa ahlikum naro. Beri faham mereka itu keluarga kamu. Tapi bukan keluarga saja kita tak faham dah. Mana kita duk atas tuition, atas mengaji, kita sendiri tak apa dah, atas dah. Mana ibda' binafsik.
Mulakan kebaikan tu dengan diri kita dulu. Nabi suruh mula kita dulu. Kemudian setelah kita sendiri mengaji faham agama, barulah wa ahlikum, keluarga kita. Mana? Faqihuhum fiddin. Beri faham mereka itu akan agama. Beri faham agama. Gapo agama? Situ pula ada ni. Hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah Ta'ala melalui lidah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang berhubung kait dengan perbuatan kita mukallaf, itu dipanggil agama. Itu dipanggil agama. Itu ni keputusan Allah Ta'ala, ya Allah Ta'ala turunkan kepada kita manusia ni melalui lidah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, berhubung kait dengan gerak diam kita mukallaf. Gerak ada hukum, diam ada hukum, jalan ada hukum, berlari ada hukum, cakap ada hukum, tak cakap ada hukum. Itu ada hukum lah. Tak boleh pisah hukum. Itu agama. Tak boleh pisah hukum kita. Contoh, bunyi dengan orang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berlaku dah hukum dia kata? Berlaku. Bergerak pergi masjid, kalau kita menjalani di atas pendapat yang mengatakan semaya jemaah fardu ain, wajib. Diam kaki tak bergerak, haram. Itu siapa tak tu lah. Kalau kita menjalani di atas pendapat kata fardu ain lah, mujur kitanya fardu kifayah aja. Mazhab Syafi'i fardu kifayah, semayang berjamaah, mujurlah sikit. Diam tak bergerak, haram. Tak bergerak, tak niat nak semaya pukul berapa, haram. Wajib dah, masuk dah waktu, wajib kena niat dah nak semaya pukul berapa. Kalau kita ada urusan yang masih belum selesai, itu kerana wajib sembahyangnya wajib muwassa' dia panggil, wajib yang berluas-luasan di dalam waktu tersebut. Itu contoh. Nak cerita kata apa? Diam ada hukum, bergerak ada hukum. Itu agama. Tak boleh pisah kita dengan Islam, dengan agama ni. Itu maknanya. Sebab tu orang yang memisahkan Islam daripada kehidupan ni dipanggil fahaman ilmaniyah. Fahaman sekularisme. Mana pisah Islam daripada kehidupan. Bukan politik saja, kehidupan tu. Daripada ekonominya, pendidikannya, pisah daripada Islam. Tak boleh. Karena Nabi kata ittaqillah haitsuma kunta. Ittaqillaha haitsuma kunta. Hendak takwa olehmu akan Allah di mana saja kamu berada. Tak kira dalam gelap, dalam cerah, depan orang ramai, tika mana duduk sorang-sorang. Tu di stesen minyak, kau di masjid, kau di mana saja kita berada, bawah hukuk langit Tuhan, atas muka bumi Tuhan, pastilah ada hukum Tuhan yang diperjalan, yang ditekankan ke atas kita. Wajib, haram, makruh, sunat dan haruh. Ini dia panggil apa? Hukum taklifi syara'. Hukum yang diberati di atas kita oleh syara'. Itu makna hukum taklifi, ma fihi kulfatun. Hukum yang ada padanya itu keberatan. Berat macam ni, berat ni. Ke semua orang nak mengaji kata ni. Wajib, aduh. tu tengok. Tahu gapo? Belajar sehingga tahu, sehingga mengerti dan i'tiqad di dalam hati akan bahawasanya Allah Ta'ala itu wahidun la syarikalahu. Satu. You mari secara ijma dulu. Lepas ni baru dia bila sifat wujud, qidam, baqa', mukhalafah ila akhir. Wajib dia kena tahu, dia kena belajar sehingga dia tahu serta i'tiqad dalam hati dia, dan dia ajar kepada mereka yang dipertanggungjawabkan ke atas dia untuk mengajar. Iaitu daripada anak bini dia, anak-anak murid dia contohnya, akan bahawasanya Allah Ta'ala itu wahidun la syarikalah. Apa artinya? Artinya esa tiada yang menyengutui baginya bagi Allah. Kita kena tahu Tuhan itu esa, tak ada sekutu bagi dia pada zat, pada segala sifat dan pada segala perbuatan dia. Itu itu nanti perbahasa sifat-sifat nanti baru diperincikan. Mana apa kita i'tiqad Allah Ta'ala itu satu, esa. Esa tak berbilang artinya. Tak berbilang tu pada zat ternafi dua perkara. Mana? Ternafikan muttasil pada zat,
dan ternafi kam munfasil pada zat. Mana kam muttasil pada zat? Satu tapi berbilang-bilang yang berhubung pada satu zat. Contoh, saya buat mari contoh. Ni peng ni ada berapa peng? Dua ke ni? Ada berapa peng? Satu. Nak kata ni? Satu. Weh, satu juga. Ada kata ni. Allah pun satu. Ni peng pun satu juga. Sama macam Allah lah. Hei, jangan. Satu peng ni satu yang menerima beberapa juzuk yang berhubung pada satu tubuh peng ni. Mana? Ni, kita boleh kerak, boleh khisi, tu boleh cabut, boleh kerak, boleh khisi, boleh potong. Tu tengok. Ada tebal, ada besar, ada panjang, ada lebar. Ini dia panggil apa? Bukan satu seperti ni Allah Ta'ala. Ni makna payah sikit nak faham kalau orang tak mengaji tauhid ni. Nah, saya ada berapa? Satu juga. Nah, satu. Kau ada berapa? Ada 2, 3, 4 senang. Duk pondok, atas malah jam hari ni kata ni. Orang mari hunggar juga kok anu. Biarlah lagu mana pun. Satu juga. Ustaz mari apa ke? Mari satu orang. Satu juga. Oh, Tuhan juga saya pun. Ada sifat wahdaniyah, ahad kau mana? Tak. Satu seperti saya, seperti kita semua ni, bukan satu yang kita i'tiqad, kita berpegang kepada Allah, zatnya, sifatnya dan segala perbuatan. Bukan. Karena satu seperti saya ni, tengok, boleh kerak tak? Boleh kerak ni. Nah, boleh khisi. Boleh belah. Tengok. Satu seperti ni bukan satu. Kenapa? Karena menerima beberapa bilangan yang berhubung pada tubuh saya. Kam muttasil dia panggil. Macam seekor lembu tu, kita tengok dia, ni boleh ni 50 kilo ni. Contoh. Kita boleh, orang Kelantan panggil cekera. Bukan kera. Cekera tu mana teka. Boleh teka dah berapa kilo. Kenapa? Kerana satu seekor lembu tu ada beberapa juzuk-juzuk yang berhubung, daging-daging dia, tulai belulai dia. Satu seperti ni bukan satu yang kita i'tiqad pada zat Allah Subhanahu wa taala. Itu tu secara mudah-mudah tu. Itu orang panggil makna yang pertama, esa pada zat Allah taala. Keduanya, esa pada zat Allah taala, tidak ada satu zat selain daripada zat Allah taala yang sama seperti zat Allah taala. Itu. Tidak ada satu zat pun selain daripada zat Allah taala yang sama seperti zat Allah Ta'ala. Kalau hak tak sama lagu mana Ustaz? Tu tak apa, nak ada sejuta pun tak apa. Nah, tak boleh ada satu zat selain daripada zat Allah Ta'ala, nak cukup dua dengan Allah Ta'ala, nak cukup gu dengan Allah Ta'ala yang sama seperti zat Allah Ta'ala. Tak boleh. Jangan kata 3, 4 nak cukup gu. Dua ni orang panggil cukup gu. Nah, ganap dia panggil. Orang tu panggil ganap ni. Kalau 3 ganjil, gasal dia panggil. Jangan kata nak 3, 4, 5 nak cukup gu, nak ganapkan dengan Tuhan 2. Mana? Zat Tuhan zat lagi sama seperti zat Tuhan. Tak boleh. Kalau zat tak sama dengan zat Tuhan lagu mana Ustaz? Tu tak apa, nak sejuta pun tak apa. Apa kita Kita ni ada zat ke? Ada tak? Ada. Tubuh kita ni zat kita. Zat pun dia panggil, jirim pun dia panggil. Jirim mana benda bertaka. Kalau hak bahasa jenis boleh kerak, boleh belah, boleh kerisik, kan ada besar, ada lebar, ada tebal di dia, dipanggil jirim lagi jisim. Gitu. Nah, kalau benda bertaka juga, tapi halus sangat. Sekira-kira nak letak mata pisau tu tak boleh nak belah. Macam jauh, macam apa dia panggil? Macam apa? Zarrah. Nah, macam zarrah. Halus kecil. Nak letak mata pisau tu tak boleh. Tak boleh nak belah. Tapi bertaka sebenarnya tu. Kalau suluh dengan apa tu? Dengan apa nama dia ni? Microsoft apa tu? Sudahlah nak sebut tak reti. Ngapa dah? Mikroskop. Tu nampak weh kecil. Halo. Nak letak atas pisau boleh tak? Tak boleh. Tu dia panggil jauhafardin. Tu. Jauhafiri dia panggil. Nah, gapo tu? Zat makhluk. Zat kita semua. Begitulah. Zat Allah Ta'ala begitu tak? Tidak. Itu lagu tu. Itu makna esa pada zat. Esa pada segala sifat. Makna sifat-sifat Allah Ta'ala tu banyak, tapi satu-satu jenis saja yang ada di zat dia. Satu kudrat,
satu iradah, satu ilmu, satu haya ila akhir. Nah, tu makna gitu. Sifat Tuhan tu banyak, tak boleh nak bilang. Nah, tapi banyak pun satu jenis saja. Gitu. Macam kita lagi beli di Jaya tu banyak 2-3 troli, tapi karo, jenis saja. Sejenis beras, sejenis gula. Itu mana gitu. Satu jenis juga. Satu jenis saja. Itu dia panggil ternafikan muttasil pada sifat. Yang kedua, makna esa Allah Taala pada segala sifat. Tidak ada satu sifat di zat yang lain yang sama seperti sifat Allah Ta'ala pada nama dan makna. Gitu. Kalau pada nama saja tak sama tak apa. Macam kita kederak. Nah, kita ada kederak tak? Gi apa? Jogging ke, gi apa? Jalan mana-mana tu berderak mana-mana melai. Tak larat, tak ada kederak kau. Tak ada kederak. Tak ada kederak. Tak ada kuasa. Tak ada kuasa. Demo ada sifat kederak ke? Ada. Tuhan lah demonya. Dah. Kederak situ nama je. Makna bukan kederak seperti kederak Allah Ta'ala. Tu tak apa. Tak bolehnya kederak sama nama dan makna. Itu yang tidak boleh ada pada kita. Masuk dah waktu. Masuk dah. Sebab jam berbunyi ni. Azan dulu deh. Kodok lagi. Azhar. Boleh. Tok bila pula tak ada. Tok email suruh teru. Tak apa kita teru. Tak ada. Tu orang panggil makna esa pada sifat. Jadi esa pada sifat tu maknanya yang pertama apa? Sifat Tuhan tu banyak tapi satu jenis saja. Itu ternafikan muttasil pada sifat. Makna yang kedua, tidak ada di zat selain daripada Allah satu sifat pun yang sama dengan sifat Allah pada nama dan makna. Kalau sama pada nama saja tak apa, dah. Kita ada sifat pendengar, ada. Sifat pelihat ada tak? Ada. Sifat perkata ada tak? Ada. Sifat perkuasa ada tak? Ada. Sifat penentu ada tak? Ada. Tapi nama saja yang sama, maknanya tidak sama. Hak tu tak mengapa. Hak tak bolehnya sama pada nama dan makna. Ni tok bilang lagi dah ni. Tok bilang azan dulu dah. Lepas kita sambung sikit sebab lewat tak panggil tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha Asyhadu anna sayyidana Muhammad Rasulullah.
Asyhadu anna sayyidana Muhammad Rasulullah. La haula wala quwwata illa la haula wala quwwata la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah ati sayyidina wa maulana Muhammadin al-wasilata wal fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Baik. Terakhirnya makna esa Allah Ta'ala laginya ialah esa Allah Ta'ala pada segala perbuatannya. Tadi esa pada zat, esa pada segala sifat. Yang terakhirnya esa pada segala perbuatan. Apa makna esa Allah Ta'ala pada segala perbuatan? Yakni sebanyak mana perbuatan yang kita tengok atas muka bumi ni. Kipah musim ngekong sejuk, saya duk cakap, mata duk berkelik-kelik. Abang Haji muak kau ikutlah apa saja. Jatuh mengepah darah kau, gapo saja hak berlaku ni semuanya adalah perbuatan Allah. Itu. Wal fi'lu fit ta'thiri laisa illa lil wahidil qahhari jalla wa ala. Wal fi'lu fit ta'thiri, dan bermula perbuatan yang memberi bekas itu. Wal fi'lu fit ta'thiri, bermula perbuatan pada memberi kesan itu, pada manfaat ke mudara. Ikut beri bekas apa? Memberi kesan apa? Laisa, tidak adalah ia illa lil wahidil qahhari jalla wa ala, melainkan satu-satunya Allah Ta'ala yang maha mengerasi di atas hambanya. Kalau kita duduk situ tak ada duduk bosel lah dengan gapo yang mau duduk bosel lah ni. Mana? Beksing tak beksing. Nak tu ni. Apa? Dah Tuhan kan yang memberi kesan. Itu ni. Tuhan yang memberi kesan. Pelik gapo kan? Oh tak boleh kata kalau cocok gak dak ada berapa tahun mati ya. Oh. Beksing yang mati kau kan? Berat tu iktikad lagu tu. Kalau tak buat beksing tak usah. Gitu je. Harus hukum dia tu peti bukan kata harus. Pas kaje ewak pewajib. Tu kaje hak pewajib patua kata harus. Dia nak pewajib ikut dia. Balik kita hak tak seweksing ni jangan duk kata kau orang hak weksing ni pengikut dajal tak dajal. Oh berat. Ambo cocok dua pocok. Pengikut dajal dah jadi. Oh, pengikut dajal jadi. Allah, berat.
tutup guru hok pocok dua dah ni pergi ikut dajjal habis dah. Syekh Abdullah bin Bayah, ulama ahli sunnah wal jamaah international, hok dapat anugerah amal hijrah 2019 dulu, ingat tak? Cocok vaksin kau pengikut dajjal ni. Tu imam Masjid Haram Abdul Rahman As-Sudais, cocok ke? Pengikut dajjal kan? Nyanyi begitu. Kita hok kata kau orang pengikut dajjal tu takut dia sendiri tu untuk khabar, jadi pengikut dajjal dah duk kata kau tutup guru ulama tu pengikut dajjal. Kalau tak ambil vaksin tak sah. Patwa kata haram. Patu menyusah kau kita ni tak boleh pergi masjid, tak boleh. Dah siapa dia suruh tak vaksin? Tak boleh lah, bahaya. Nanti yang masuk gapo tak tahu mati 2-3 hari mati. Loh, vaksin memati ke Allah Ta'ala yang memati? Siapa memberi bekah lah ni? Allah ke Panadol ke vaksin? Jaga. Takut akidah kita tu hak salah. Hak tak tahannya kalau Covid dia tak takut pula. Tak usah bakar ke ni, buat gapo ke sanitizer tak ada gapo Covid ni. Allah belaka maha kuasa pula. Time tu tauhid kuat sangat. Tiba time vaksin tauhid tak tahu duk mana pula. Sama je nak kira. Covid tak boleh beri manfaat mudarat, vaksin pun tak boleh memberi manfaat mudarat. Dua-dua tu makhluk Allah Ta'ala belaka. Payah kita duk pakai begini, duduk sanitizer tu apa? Itu ikhtiar bahasa zahir kita. Kalau duduk cocok tu apa? Ikhtiar bahasa zahir kita. Gitu je. Yang memberi manfaat mudarat, yang menghidup, yang memati, yang menyehat siapa? Wal fi'lu fit ta'thiri laisa illa lil wahidil qahari jalla wa ala. Satu tu dia belaka. Gitu. Orang mengaji i'tikad ahli sunnah wal jamaah ni tak ada duk balas, tak ada duk bos dia duk kemas situ dah. Hak orang tak reti ahli sunnah ni hak bimbang. Apa? Takut duk i'tikad benda tu memberi bekah. Siap. Kalau memberi bekah dengan illat dan tabiat, kufur bi ijma'il ulama. Wa man yakul bi tab'i au bi illah fadzaka kufrun inda ahli millah. Wa man yakul bil quwwatil muda'ati fadzaka bid'iyun fala taltafiti. Ingat tu. Wa man yakul bi tab'i au bi illah. Siapa dia yang i'tikad sesuatu benda tu dapat bagi manfaat mudarat, memberi kesan dengan tabiat benda tu. Covid dapat memberi mudarat dengan tabiat Covid. Contoh. Atau vaksin dapat memberi kesan mudarat dengan tabiat vaksin. Contoh. Au bi illah, ataupun kerana Covid memberi kesan pada mudarat. Kerana vaksin memberi kesan pada mudarat. Orang yang i'tikad seperti ini, fadzaka kufrun inda ahli millah, maka dia tu kufur di sisi semua ulama ahlus sunnah wal jamaah. Siap. Duduk sibuk sangat konspirasi dajjal tak dajjal. Rupa i'tikad dia dah dajjal. Mati malam tu kalau jawab bukan kita tanya man rabbuka, tak boleh jawab Allah rabbi. Apa? Sebab dia tidak mengesakan Allah Ta'ala dalam hati dia. Dah ada lagi perbuatan selain Allah yang mampu memberi manfaat dan mudarat? Ada? Tak ada. Allah Ta'ala memberi mudarat di sisi Covid. Allah Ta'ala memberi manfaat di sisi Panadol, di sisi vaksin. Bukan dengan vaksin, bukan dengan Panadol. Maka sebab itulah tak cocok pun boleh sehat, tak telai Panadol pun boleh sehat. Kenapa? Yang memberi sehat hanya Allah. Lagu tu ini biar kemah akidah ahli sunnah wal jamaah. Tak sibuk pada dajjal lah. Ada dajjal tak kata masuk ni cik ni dia kata ada ni. Ambil sudu lekat je. Aduh, bini hamba balik daripada WSC je pergi ambil sudut dapur sebab sayang dia kata lekat je puak. Tak lekat dia kata. Dah buat apa duk turut sangat hok bodoh je. Lekat kalau peluhnya lekat sungguh. Tak ada arah lah buat kita. Vaksin tu memang untuk perniagaan area. Sebab tu dia buat penyakit, dia buat vaksin siap-siap dah. Itu. Jadi kalau demon Panadol pun perniagaan juga. Kau tak ada kilang Panadol jual Panadol tu tubik-tubik begitu. Ada kilang juga. Itu kita demam kita telan Panadol. Kita i'tikad Panadol ke yang menyehat?
Oh, kalau i'tikad Panadol yang memberi kesan pada sehat dengan tabiat Panadol atau kerana Panadol, kufur inda ahli millah ay bi ijma'il ulama ahli sunnati wal jamaah. Jaga-jaga kita. Tu. Nah, dok dia kata bukan dengan sebab vaksin, bukan kerana vaksin, bukan kerana Covid, bukan tabiat vaksin, bukan tabiat Covid memberi mudarat, tetapi Allah Taala menjadikan kekuatan kepada vaksin, kepada Covid dan mampu memberi mudarat. Jaga-jaga. Orang yang i'tikad seperti ni, kata ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, wa may yakul bil quwwatil mudaati fadzaka bid'iyun fala taltafiti. Itu. Barang siapa yang i'tikad sesuatu tu memberi bekas dengan sebab kuah, power Allah Taala letak pada benda tu. Tuhan buat ke vaksin ni ada kuah, kekuatan, mampu memberi sihat atau mampu memberi mudarat. Vaksin atau Covid mampu memberi mudarat. Contoh, kekuatan Allah Taala buat pada dia. Fazaka bid'iyun fala taltafiti, maka akidah seperti ini akidah ahlul bid'ah dolalah. Jangan kita berpaling untuk mengikutinya, jangan. Itu. Itu ni. Patut hak lagu mana hak betul akidah hak betul ahli sunnah wal jamaah. Makhluk tidak memberi kesan, memberi manfaat pada tabiat dan kerana dia tidak, apatah lagi kuah Allah Ta'ala jadikan pada dia, tidak. Lepas tu yang memberi manfaat dan mudarat hanya Allahu Ahad. Kita makan nasi, yang memberi kenyang siapa? Allah. Tak makan nasi, mampu dah Allah Ta'ala bagi kenyang? Mampu. Tak ada pelik apa. Nanti dajjal mari tu tahlil, takbir, tasbih jadi kenyang. Pelik apa? Benda harus pada akal wala mustahil pada adat. Ini hak penting kita kena belajar akidah ahli sunnah wal jamaah. Duk sibuk ke dajjal nak mari dah dajjal tak banyak pokok ni. Nak dajjal pun kejut kata, kuat duk sebut nama aku lah ni. Nak suruh aku tubik cepat-cepat ke mana. Hak paling menduka cita ada tulis di Facebook, apabila dajjal keluar nanti 8,000 pengikut dajjal di kalangan ulama-ulama umat Islam. Allah. Hinonya ulama umat Nabi Muhammad SAW. Siapa tak kenal dajjal, 8,000 ekor boleh ikut dajjal. Bodoh. Ulama ke apa ya bodoh gitu. Bila kita tanya mari mana hadis ni ada tak? Tak ada. Tok guru saya mimpi mari ya. Tok guru yang mimpi. Nanti dajjal tu baik 8,000 tu tok guru duk ikut. Jadi tok guru kata tak belak, kata sekarang pun amadah tu tok guru hak ikut dajjal apa? Ni pocok vaksin dua dah. Allah. Bapalah gitu. Jadi itu ni. Jadi kalau nak cocok, cocok. Tak ambuh cocok, tosah cocok. Tapi jangan duk kata orang hak cocok tu ikut dah dajjal. Kita hak cocok pun kita tak kata gapo kau orang hak tak cocok. Dah kita tahu dah hukum haram. Dah saya nak pergi masjid tak boleh ustaz. Dah undang-undang kaji tetap gitu. Nak guano. Kalau nak main mengajar masjid kena pocok lah dua dah. Baru boleh mari. Yang lagu tu. Bahayalah gini. Iya, kau saya cocok sehat oleh lagi ni. Karena vaksin tidak memberi kesan. Kalau saya sakit tadi, bukan sebab vaksin. Karena memang Allah Ta'ala yang menyakitkan saya, yang memberi saya sakit, yang memberi saya sehat, yang menghidup saya, yang mematikan saya. Wallahu ahad. Itulah baru wahdaniyah fil af'al. Itu. Ambo syarah gini ni ada hak bangun cok tubik. Ada satu tempat. Kenapa? Ustaz Dajjal duk ceramah bab vaksin. Habis itu. Baik, kita sambung pula nanti insya-Allah. Kata dia laginya wajib kita kena mengetahui akan bahawasanya Allah Taala tu fardun la nazira lahu. Artinya tunggal, tiada baginya banding. Tak boleh nak nazir, tak boleh nak buat banding. Tuhan ni nak banding apa tak boleh. Kenapa? Dia satu-satunya zat yang tak berhajat apa-apa kepada selain daripada dia. Dan selain daripada dia tak boleh lepas walaupun biji batu, sebutir zarah, sebutir kumes, sebutir virus, apa tak kira nak sebut apa pun, semua tak boleh lepas berajak ke dia belaka. Tak boleh lepas dengan dia belaka. Itu. Karena tu dianya satu-satu Tuhan yang sebenar-benar Tuhan yang betul. Yang lain bukan Tuhan yang betul, yang palsu. Tuhan palsu bukan Tuhan. Duit palsu bukan duit. Gitu. Itulah gitu ya. Habis wallahu a'lam wa ilmuhu atam.
Kita berhenti situ dulu. Warna lama dah kuliah cuti ni, jadi Allah nak boleh kemari ni pun. Nah, masjid irsyad deh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى